Huh. Alright. Sebenarnya kita tengah ambil mood. Okey. Sekarang tak boleh keluar. Nampak kita pinjam tu. Hello. Okey. Sebab kita ni bukan biasa sangat tau. Jadi kereta-kereta yang kita naik ni kereta-kereta yang luar biasa tau. Jadi pun pasal naik kereta basket ni ada lesen. Kenapa naik? Saya first time naik kereta bucket ni. Jadi selepas ni saya akan buat keputusan saya tak nak pakai bucket. Tak muat tadi. Okey, muat. Okey, Nampak tak tadi macam feel Zeti dalam fast Zeti food kena. ni? Zeti ya? kena dengan warna ni. Okey, balik boleh minta kat suami ke? Okey, jadi untuk anda hari ini kita akan bersama dengan pengasas Retro Havoc. Yang mana kita akan bercerita mengenai kereta-kereta vintage, kereta-kereta koleksi-koleksi yang mahal ni tau. Kan ini bukan senang-senang boleh dapat tadi. Betul. Dan kita pun banyak soalan nak tanya kepada pengasas Retro Havoc. Jadi jom kita persilakan Encik Muhammad Rosli Muhammad Saidi ataupun lebih dikenali sebagai Ali. Sini Ali. Kat tengah. Yes. Alright. Jadi mungkin kalau kita tengok koleksi-koleksi kita yang ada ni secara mudah untuk difahami lah. Kalau nak sertai untuk Retro Havoc ni, apa agaknya kriteria yang boleh? Adakah kereta-kereta yang dah pakai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun? Okey, untuk first kita buat event tahun 2014, first Retro Havoc, kita buat pemilihan untuk kereta lama sahaja. Maksudnya 25 tahun ke atas lah. So tahun demi tahun, kita longgarkan sikit. Kita buat 70% daripada show tu kereta lama dan kita dah tambah sikit kereta-kereta baru yang modified lah. Kita nak bagi ada macam jadi satu otomotif punya show. Tapi yang first event dulu memang kita very strict. Kita pilih betul-betul kereta yang contoh yang macam ni lah. Okey. Yang Apa antara kriteria dia? Okey, dia kalau old school ni, kereta lama ni dia ada banyak cara buat dia. Ada yang main restore standard. Bawa standard semua macam kilang punya keluar. Itu cost yang memang mahal sikit lah. Okey. So ataupun kita boleh custom supaya boleh jadi kereta tu jadi better, tukar enjin baru, suspension baru yang lagi better. Ambil daripada kereta-kereta baru, part-part baru masuk balik kat kereta ni. Dia modified lah kira boleh buat. Memanglah sebab satu lagi kereta tu dah berpuluh tahun kan. Betul. Dan kalau kita tengok jom kita mengenali kereta-kereta ni. Yang saya naik tadi ni adalah jenama apa dan pada tahun bila? Okey, ini Mazda RX-7. RX-7. Kalau abang pernah dengar RX-8, betul. okey yang baru tu, ini atuk dia yang first keluar dulu. Dia model Memang macam tu lah. ini dulu dipakai untuk race di track Batu Tiga pada tahun 80-an macam tu lah. So kereta dulu dah hancur dah, buruk dah tau. Dah berlubang semua, body kit pun dah pecah. Jadi RPS dia buat balik kereta ni sampai jadi macam ni lah. Ni dia kalau ikutkan original dia kecil je. Kat sini, tapi dia ada tambah white body ni kat sini supaya jadi kembang dan lagi seksi lah orang kata. Betul lah. Dengan mainan color semua ni ya. Sebab tu kalau kita tengok dia punya kereta-kereta macam ni, yelah nak maintain dia satu memang susah. Dikeluarkan pada tahun bila? 80-an. 80-an. Kalau yang ni hujung 70. Hujung 70 Jadi kalau mungkin ada di antara kita ni yang kadang-kadang minat. Tapi bila minat tu saya rasa tak cukup. Minat ni kena ada benda-benda lain untuk nak memiliki kereta macam ni. Apa lagi yang perlu ada? Kena ada duit. Jadi pun macam saya nak jawab balik. Kena ada duit. Sebab kos untuk baik pulih memang agak mahal dan kena sabarlah untuk buat kereta lama macam ni. Kalau nak siap macam ni pun mungkin makan masa 1.5 hingga 2 tahun. Sebab kita bermula daripada body work saya kita repair and then kita start buat pasang body kit, nak buat wiring, lampu, enjin semua restoration dia makan masa. So kalau tak sabar memang susah sikit nak main kereta lama ni. Dia memang kena santai, kena tunggu. Dia kena sabar Dia lain. Kalau di Malaysia mungkin lambat sikit. Tapi kalau di luar negara contoh di US dia ada company-company yang besar memang laju. 1 bulan boleh siap. Tapi kos dia mungkin 5 kali ganda daripada sini. Faham. Macam tu. Sebab lagi cepat, lagi banyaklah lagi kos cepat, lagi yang mahal. dikeluarkan lah. Tapi bila bercakap pasal kereta, selalunya orang akan kaitkan dengan lelaki. Macam mana dengan wanita sebenarnya? Okey, kalau kita tengok scene global lah, secara global dia pun pelibatan wanita nak kata tak ada. Tapi tak banyak. Tak banyak. So saya punya inisiatif lah tahun ni saya dah buat satu collaboration dengan Jepun untuk bina satu kereta white body special lah dengan tuner nama Rocket Bunny. So saya dah buat satu kereta Ford Escort klasik. So saya buat color pink.
Saya buat colour pink untuk bini saya pakai. So daripada situ saya nak try buat bini saya ni jadi Minat. macam boleh tarik orang lain juga, kawan-kawan dia sendiri untuk join main kereta klasik kat Malaysia. Okey, dari segi pemilihan untuk kereta-kereta klasik ni kan, apa agaknya menjadi keutamaan? Kelajuan, kehebatan body tu, suspension, apa agaknya yang paling pertama dia dilihat? Maksudnya pemilihan untuk bagi menang dalam pertandingan ke Ataupun macam mana? untuk memiliki lah. Untuk memiliki. Okey, kalau macam saya sendiri lah kan. Saya punya kereta bila saya restore saya nak comfort lah. Comfort. Walaupun kereta lama saya pastikan ada aircon, bagi sejuk, enjin kasih smooth, driving memang selesa dan lampu brake semua orang kata apa, hidup lah. Yang asas tu kena okey. Safety tu penting. Safety tu penting. Betul. Seat belt semua kena pasang lah. Walaupun kereta zaman tu tak ada seat belt. Macam saya ada satu kereta yang tak ada seat belt. Memang keluar daripada kilang tak ada seat belt, so kita pasang. Ali dah ada berapa koleksi kereta sendiri? Saya ada dalam 5 biji yang klasik punya lah. Banyak tu. Sebab ada banyak tu. Ada tak persaingan antara kereta-kereta macam okey kereta Ali macam ni, kereta orang lain macam ni. Ada tak wujud persaingan antara penggemar kereta-kereta klasik ni? Okey, kita bersaing ni kalau nak ikut macam bengkel ni buat macam ni. Bengkel ni pun buat macam ni juga. Jadi diorang ni kadang-kadang diorang cuba buat yang terbaik lah. Bagi saya bagus lah benda tu. Dia battle untuk dapat sesuatu yang terbaik. Pasal kita waktu event, kita ada pertandingan tau. Kereta mana yang menang, kereta mana yang paling cantik. So setiap tahun kita ada King of Retro Havoc. So ada crown kita bagi. Ada tak kereta tu memenangi setiap tahun dia saja? Ada, pernah 2 kali. Ini kereta ni. Retro Havoc punya event, kita juri bukan lokal tau. Kita bos daripada Tokyo Auto Saloon, daripada driver-driver Japan GT semua kita bawa, Cina-Cina daripada Jepun, daripada Speed Hunter punya media semua kita bawa datang Malaysia. So kita tak bagi orang Malaysia jadi juri supaya tak bias. So dia orang pilih macam tu. Saya duduk di kereta juara yang banyak kali tadi. 2 kali dia menang. 2 kali. Kereta je juara. Yelah. Tadi tengok Muaz nak keluar daripada seat pun susah. Okey, jom kita nak tengok enjin dia. Boleh? Dengan ceritanya enjin dia pun luar biasa, berbeza. Tolong angkat sikit. Boleh. Okey. Wah. Okey, enjin ni dia tak pakai piston. Okey, so Dia rotary. Oh, rotary ya. Dia sama konsep macam enjin helikopter. So bunyi dia memang lain. Bunyi helikopter ah? Bunyi helikopter. Bunyi macam helikopter. Oh, okey. So yang ni 1.3 cc dia, tapi dia punya dia punya horsepower macam 3.0. Okey, 0 to 100 berapa? 0 to 100, saya tak pastilah, tapi laju lah. Laju. Dia ada 2 jenis, satu yang ni pakai carburetor, maintain klasik, dan ada juga yang turbo. Kalau yang turbo tu horsepower dia memang tinggi lah. Kalau awak tengok R35 baru tu, lebih kurang macam tu je. Boleh pergi 450 hingga 500 horsepower. Dan kalau kita tengok dia punya penjagaan enjin dia pun clean Betul. Bersih betul ni. Ni macam ini contoh orang yang betul-betul minat kereta klasik. Dia bangun pagi mesti gosok punya. betul. Tengok gayanya macam tak ada habuk langsung ni. Itulah pasal macam tak berjalan. Ada yang macam diorang ni ada yang buat car show saja. Jadi macam kereta-kereta ni kalau nak bawa hari-hari pun sayanglah, kita takut kan. Motor langgar ke, kereta langgar kat tepi ke, letih nak repair ni. Benda ni tak ada, dalam Malaysia ada satu je ni. Aduh. Ini parking mesti valet. Kalau parking biasa kan scratch. Lepas tu orang pun nak tengok enjin pula. Betul. Kan sekarang dah tahu dah enjin dia. Inilah dia antaranya. Dan kalau kita nak tanya pasal kos, memang dia memerlukan kos yang tinggi lah. Boleh ke kita tanya berapa kos restorasi semua ni? Berapa ni? Satu kereta ni standby 100,000 lah untuk repair saja. 100,000 Okey, oleh kerana 100,000, siapa yang tak ada 100,000 kita tutup dulu. Enjin saja lebih kurang 20 lebih. Faham, 20 faham. Minat memang minat. Tapi fulus sangat. Tapi itulah, okey. Sebab saya nak tunjuk yang kat dalam ni. Kenapa saya cakap tadi nak keluar tu susah, mungkin abang boleh ambil sikit. Kan? Dia punya keadaan kat dalam ni pun memang yang asalnya. Asal. Dashboard asal dan kita tambah RPM meter semua untuk monitor enjin punya speed lah. Betul Muaz, tadi bila bercakap pasal macam helikopter tu macam switch dalam. Kita akan on fuel pump, on kipas radiator, on bateri semua on dan baru kita start. Oh, ini memang betul-betul klasik. Dan pasal seat bucket ni memang design dia macam tu. Bila you duduk mungkin rasa macam tak selesa. Tapi bila bawa untuk safety, you akan melekat dekat situ lah.
Lagi bila kalau accident ke apa semua, you masih duduk dalam seat lagi. Betul. Sebab tu seat belt dia pakai macam tu. Yes. 3 point seat belt kita pakai macam Tapi tu. kalau jalan jauh pun okey lah, selesa. Okey. Kan? Dia gegar tak? Sebab you jarang duduk. Ha. So mungkin tak comfortable lagi. Betul, Bila dah betul. lama pakai, dia rasa sedap. Faham. Sama lah macam yang ni pun. Okey, jom kita tengok kat sana. Yang ni jenis apa pula? Mungkin Okey, boleh ini dikongsikan? Nissan Silvia S15. Betul, Okey, ni dia Silvia. Ini yang macam dalam, bukan? Yang dalam Fast and Furious Betul, bawa Fast and tu? Furious. Betul. Ya. Ada. Kan? Betul. Fast and Furious. Okey. Okey. Silvia. Silvia, nama perempuan. Okey, nama. Okey. Tapi saya rasa ada satu zaman tu dekat Malaysia, semua orang pakai Silvia. Betul tak? Betul. Ya. Kan? Masa Okey. tu sekitar tahun 2000 lah. Tahun 2000. 2000. Dulu harga kereta lama ni, contoh macam ni semua dulu, bawah 10,000 boleh dapat. Ni dah turun. Okey. Tapi sekarang dah sampai 100,000 lebih lah. Sekarang harga kereta klasik dah makin meningkat. Macam tu juga Silvia. Silvia Betul, yang Silvia baru ada dulu. keluar lagi tak? Tak ada. lagi. Oh. Sampai S15 je sekarang. Okey. So yang ni dulu dah drop sampai 45,000 je sekarang. Dulu. Tapi sekarang dah naik 180, 150. Harga dia makin naik. Dia Harga makin naik, kereta makin naik, baru. makin naik. Ya. Tapi harga tu adalah harga yang dah siap ke harga? Tak, memang kalau paling teruk pun base car pun 120. Wah. Spek hilang je 120 dah. Okey. Jadi selain daripada itu juga kalau kita tengok dari segi minat kan dia masuk pertandingan. Ya, betul. Apa lagi kepuasan yang kita dapat apabila kita memiliki kereta-kereta yang lama ni? Okey, kalau contoh macam kereta ni, Ha. dia bukan setakat buat styling tau. Okey. Kereta ni digunakan untuk drift, competition pun boleh. Okey. Memang dia set up macam tu. Ha. Dan Gymkhana yang main letak pun tu Gymkhana. kan, Ha. laju-laju speed tu. So dia set up macam tu kereta ni. Walaupun gaya dia memang style, so dari segi point kita dapat lebih lah. Ha. Kereta lawa, boleh buat drift semua sekali. Ini Yeah. kelebihan kereta ni lah. Alright. Ha. Ini kalau yelah kalau kita macam saya dengan Ali ni lebih kurang sama tinggi sama handsome, bila pakai ni kena lah. Saya betul. pun macam sesuai duduk dekat passenger seat ni. Okey, Ali, kita nak tanya lah kan. Ni pasal kereta-kereta lama. Sekarang ni dengan adanya inovasi-inovasi baru, contohnya seperti kereta elektrik. Macam mana sebenarnya kereta-kereta lama ni nak survive dengan adanya inovasi-inovasi baru ni? Dengan kereta Okey. hybrid lagi. Okey, kalau kita tengok enjin petrol lah, enjin minyak pakai minyak masih okey. Masih okey, tapi saya pun perasan kita dah ke arah EV. Kita ke arah EV dan kalau kan beberapa negara dah offer untuk buat electric swap. Bukan enjin elektrik. Actually enjin elektrik lagi kuat daripada enjin enjin petrol. Dan tuning dia pun memang straightforward dia. Dia punya torque lagi tinggi daripada enjin petrol. So why not kalau Malaysia one day boleh bagi, macam kerajaan boleh bagi approval untuk kereta-kereta lama ni, body masih boleh maintain, tapi kita ada satu syarikat yang offer untuk kereta-kereta lama ni tukar enjin elektrik. Jadi kita boleh body sangat sama, boleh ikut seiring dengan zaman Buat EV. masa sekarang belum dibenarkan lagi. Belum Itu dibenarkan, dah macam tapi ada tukar orang buat dah. spek. Tapi itu dah macam tukar spek. Tapi dah ada orang buat. Dah ada orang buat. Cuma tak boleh register lah. Oh, okey. Itu memang Untuk bawa minat je lah. Minat. Kalau betul. rumah tak ada garaj. Okey. Jadi selain daripada itu juga kalau kita lihat cara yang lain untuk menarik minat. Untuk ada di antara kita yang minat tapi tak tahu macam mana caranya. Mungkin ada cara-cara lain. Okey. Tak kira lah kereta-kereta yang klasik klasik atau ni ke. kereta moden. Kan? Okey. Dia kalau kita minat ni, kalau boleh kita kena berjumpa dan bertanya selalulah. Kalau macam kita tak reti, kita salah langkah kadang kita kena tipu. Betul. Betul. So untuk senang boleh datang event Retro Havoc atau mana-mana event yang lain yang ada, boleh berjumpa dengan orang macam terus bergaul, terus bertanya macam mana nak buat kereta macam ni, di mana tempat nak restoration apa semua. So bila kita berkumpul, sebab tu saya buat tiap-tiap tahun lebih kurang 3 kali gathering untuk Retro Havoc ni. Supaya lagi ramai komuniti masih bergabung dan yang ada minat tu selalunya budak-budak muda yang barulah. Dia akan datang, dia tengok macam mana nak buat, dia akan berubah. Dia akan berubah sikit-sikit sampai dia reti nak. Plus dia nak kumpul duit. Betul. Kan? Betul. Mungkin ada yang tengok ataupun mesti adalah yang tengah saksikan kita sekarang ni nak dapatkan info yang lebih lagi. Sebab tadi Ali cakap ada buat gathering. Betul. Kat mana kita boleh join? Ada Instagram yang Ali boleh kongsikan? Instagram kita Retro Havoc Official lah. RETROHAVOC Official. Okey. Boleh tengok kat screen. So kalau follow tu kita akan ada update lah apa event-event yang akan berlaku, yang kita organize. Sekarang kita ada buat drive,
private drive untuk yang kita pilih-pilih lah sebab sekarang zaman nak kena register semua kan. So mungkin kita buat limit 30 biji, 40 biji, so kita buat drive hujung minggu. Dan kita ada buat mini gathering dan kita ada support event macam hari tu kita ada buat Hari Sukan Negara, kita ada hantar 10 biji kereta pergi support. Macam tu lah. Alright, jadi kepada anda semua, kalau ada yang mungkin dah ada minat tu bersama dengan mereka ni, semua orang yang baik-baik. Anda boleh tanya dan mereka boleh jawab boleh, kan? Boleh. Jadi itulah antara fungsi-fungsinya bila dah ada kelab-kelab kereta sebegini. Jadi untuk anda, terima kasih Ali. Sama-sama. Dan kita akan kongsikan macam-macam lagi kan Zeti? Ya, macam-macam lagi dan sekejap lagi kita akan kembali semulalah. Alright. Macam ni ada baru tengok 2, ada lagi yang lain. Betul.